Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Masih lagi diberikan kepada kita al-hidayah wal inayah was sihah, yang dengannya kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nanti, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi berkaitan tajuk kita, apakah hikmat di sebalik musibah sakit. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, al-ilmu nurun yahdillahu bihi man yasha fi hadhihi dunya. Dia kata ilmu ini adalah suatu nur. Ilmu merupakan satu cahaya. Yahdillahu bihi man yasha. Allah Ta'ala kurniakan nur tersebut, ilmu tersebut, cahaya tersebut kepada sesiapa yang dikehendaki di dunia ini. Sebab kita tengok orang yang ada ilmu berbeza dengan orang yang tidak ada ilmu. Orang yang ada ilmu ini, dia boleh membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Katakanlah wanita yang faham agama kan. Wanita yang faham agama ni, dia akan menutup aurat dengan sempurna. Dia pakai pakaian yang menepati syarak, dia pakai stokin dan sebagainya. Wanita yang jahil agama, dia pakai pakaian yang biasanya tidak menepati syarak. Begitu juga dengan orang yang ada ilmu, dia boleh fikir perkara ini mendatangkan kebaikan kepada dia, perkara ini mendatangkan keburukan kepada dia, sebab dia ada ilmu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqa kaman huwa a'ma. Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqa. Adakah orang yang tahu bahawa apa diturunkan daripada Tuhan kamu itu adalah perkara yang benar? Kaman huwa a'ma, sebagaimana orang yang adakah sama dengan orang yang buta, dengan makna orang yang jahil. Orang yang tahu dengan orang yang jahil memang tak sama. Al-ilmu nurun, ilmu adalah satu nur. Yudhi'ul uqula wa yudhi'ul nufusa. Ilmu adalah perkara yang menerangi akal. Sebab orang ada ilmu ni, akal dia berfungsi dengan baik. Wa yudhi'un nufus, dan ilmu tadi dapat menerangi jiwa. Jiwa yang baik itu adalah jiwa yang berilmu. Al-ilmu yantafi'u bihil fardu wal mujtama' ala haddin sawa. Ilmu itu dapat dimanfaatkan oleh individu dan oleh masyarakat sama-sama. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ilmu di sini dengan makna ilmu yang bermanfaat. Sebab itulah kita ni setiap malam kita kena datang semua untuk mempelajari ilmu agama. Yakfi fi fadlil ilmi annahu alamatun ala iradatillahi azza wa jalla al khairat.
Cukuplah kelebihan ilmu ini ia menandakan bahawa seseorang itu Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kebaikan kepada dia dengan dimudahkan kepada dia datang ke majlis-majlis ilmu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala nak kurniakan kebaikan kepada seseorang, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kefahaman kepada orang tersebut. Jadi mudah dia datang ke tempat majlis ilmu. Ayyuhal ikhwatul fudala, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, as-sihhatu ni'matun azimatun wa minhatun kabiratun minallahi azza wa jalla li'abdihi. Sihat merupakan satu nikmat yang besar. Orang yang sihat ni orang yang mendapat nikmat yang besar. Wa minhatun kabiratun, dan dia merupakan satu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Famaradul badani lahu afatun zakaraha ahlul ilmi, minha annahu yamna'u minal ibadat wa yamna'u minal fikri wa yunawwisu al-'aisha. Dia kata sakit tubuh kita yang sakit ni, penyakit dia mempunyai beberapa halangan. Yang pertama, annahu yamna'u minal ibadat. Orang yang sakit memang nak ibadat tak sama dengan orang yang sihat. Kalau orang sihat ni dia boleh sembahyang yang sempurna. Orang sakit memang nak sembahyang berdiri pun tak mampu kan. Nak baca Quran pun rasa malas dan sebagainya sebab sakit. Wa yamna'u minal fikri, dan sakit itu dapat menghalang daripada berfikiran dengan fikiran yang waras. Biasa orang sakit ni dia mudah terasa hati dan sebagainya. Wa yunaghisu al-'aisha, dan sakit menyebabkan kehidupan kita menjadi susah. Tu sakit kan. Walakin, tetapi, la ya'ni hadza anna al-marada kullahu syarr. Tetapi dia kata bukanlah bermakna sakit tu semuanya memberi keburukan. Bal fihi manafi'. Bahkan di sebalik sakit itu memang ada manfaatnya, memang ada kebaikannya, dan memang ada hikmatnya. Faman usiba bimaradin faqad arada Allah azza wa jalla bihi khairan. Siapa yang ditentukan, ditakdirkan sakit, bermakna Allah Subhanahu Wa Taala nak kurniakan kepada dia kebaikan. Wa kam min nufusin tabat wa anabat ila Allah azza wa jalla indama usibat bil amrad. Betapa ramai orang yang ketika sakit dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sama ketika mana dia sihat. Fa Ismail ibnu Muhammad ibnu Yusuf al-Barzali marida bis-sulli 6 ashhur. Ada seorang yang bernama Ismail ni, dia sakit TB. Sul maknanya TB kan, selama 6 bulan. Wa hasala lahu fil maradi iqbalun ala at-ta'ati wa mulazamati al-fara'id. Ketika mana dia sakit, dia sentiasa melazimi perkara-perkara yang fardu. Mungkin selama ini dia tak cara mana perkara fardu kan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sayangkan kepada individu tersebut, lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan penyakit TB selama 6 bulan tadi, lalu dia pun kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertaubat, hatta kana yusalli iman. Sakit dia tu menyebabkan akhir sekali dia tak boleh sembahyang secara berdiri, dia tak mampu sembahyang duduk, dia tak mampu sembahyang mengiring, dia hanya mampu sembahyang secara isyarat dengan mata. Sebab sembahyang di tuan sekalian, sakit setara mana pun kita, selagi mana akal kita berfungsi, maka kita wajib menunaikan sembahyang sekalipun dengan isyarat mata. Dia pandai-pandai lah. Kalau berdiri dia cerah sikit kan, kalau dia rokok dia tundukkan sikit mata dia tu, maknanya menggunakan isyarat dan menggunakan niat. Jadi dia baca macam biasa dan menggunakan isyarat mata pun wajib sembahyang. Qala lahu waliduhu qabla mautihi biyaumin. Sehari sebelum dia meninggal dunia, ayahnya bertanyakan kepada dia, Ayyushituridu, apakah yang kamu inginkan wahai anakku? Qal, maka Ismail tadi menjawab, ashtahi an yaghfirallahu li. Aku impikan supaya Allah Subhanahu Wa Taala
mengampuni semua dosaku. Jadi dengan sebab dia sakit tadilah dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah dia sihat, dia tak mungkin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sakit tersebut merupakan satu rahmat, satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya yang ditentukan itu. Qala al-'allamah Ibn al-Qayyim rahimahullah, berkata al-'allamah Ibn al-Qayyim rahimahullah, kathirum ma takunul alam asbaban lisihatin. Dia kata banyak sakit menyebabkan penyebab kepada sihat. Pasal tak? Sakit penyebab kepada sihat. Contohnya lah, orang yang aksiden kan, tiba-tiba patah kaki kan, doktor kata kena buat pembedahan. Pembedahan tu memang sakit, tapi sakit tersebut adalah penyebab kepada sembuh kan. Katakanlah orang tu pecah appendix dia kan, pecahan saluran tu, dan doktor kata kena bedah memang sakit, tapi sakit tersebut adalah jalan untuk menemui kesihatan. Tu ulama katalah, laula tilka al-alam lafatat. Kalau tak ada sakit tersebut, memang tak adalah sihat. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala ni kurniakan kepada kita nikmat lupa. Akan datang nanti kita akan bincangkan apakah hikmat di sebalik nikmat lupa. Kalau kita tak lupa nikmat tersebut, kalau kita tak lupalah sakit tersebut, katakanlah orang sakit appendix kan, dia tak lupa sakit tersebut, dia akan sakit sampai bila-bila. Tapi ketika mana dia sakit, memang dia sakit, tapi selepas dia sakit, dia sihat, dia akan lupa kesakitan tersebut. Itu dipanggil nikmat lupa. Jadi kita akan bincang nanti apakah nikmat lupa. Wahadha sya'nu akbari amdarid al-abdan, fahadhi al-humma fiha min al-manafi' lil-abdan ma la ya'lamuhu illa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa kita demam sekali-sekala? Ada hikmat dia, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tubuh kita ni perlu kepada demam sekali-sekala. Kenapa? Perkara tersebut hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkan kalau kita ni, hidup kita ni tak pernah demam, bahaya. Hikmat dia Allah Ta'ala yang tahu. Ayuhal ikhwatul kurama, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, innal ibtila'at sunnatun rabbaniyatun iqtadatha hikmatullahi Subhanahu Wa Ta'ala fi hadhihi dar. Ujian yang menimpa manusia merupakan satu sunnah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang di sebaliknya terdapat hikmah yang tertentu yang diturunkan di atas muka bumi ini. Setiap manusia ada pelbagai ujian. Litakuna daran lil imtihan fi syahwat, supaya ujian tersebut yang pertama berlaku pada syahwat. Manusia ni dikurniakan hawa nafsu, syahwat. Hawa nafsu syahwat ini hanya boleh dilampiaskan hanya kepada isteri sahaja. Sebab tu orang lelaki yang kuat syahwat dia boleh kahwin 2, dia boleh kahwin 3, dan dia boleh kahwin 4 kan. Tetapi ada orang yang kuat syahwat tapi dia kalah dengan syahwat dia, lalu dia mencari perempuan yang bukan isteri dia, berlakulah zina dan sebagainya. Ada yang berlaku kepada orang yang kalah dalam ujian tersebut, melakukan rogol kepada anak sendiri dan sebagainya dah kan. Yang kedua, al-faqri, ujian terhadap kemiskinan, orang miskin, susah hidup kan. Yang ketiga, wal maradi, orang yang sakit kau tu, sakit kau ni, sakit kau ni, itu merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kama yakunul ibtila'u bikasratil amwal, begitu juga berlakunya ujian kepada orang yang banyak harta. Banyak harta kan, harta bertimbun-timbun maka tak habis kan. Tapi ia merupakan satu ujian sejauh mana dia boleh menggunakan harta tersebut dalam perkara yang ma'ruf, dan bagaimana dia harta yang banyak tersebut tidak menghalangi dia daripada datang kepada masjid dan sebagainya. Wal aulad, orang yang ada anak, katalah orang ada anak 7 orang kan, 7 orang anak, adakah dia berjaya membentuk anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang faham agama atau sebaliknya? Ia merupakan satu ujian.
Wasihah, sihat juga merupakan satu ujian. Adakah dia menggunakan sihat tersebut dalam perkara yang baik ataupun dalam perkara yang tidak baik. Jadi sihat juga merupakan satu ujian. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami ujikan kamu manusia, wahai manusia, dengan perkara yang baik, dengan perkara yang tidak baik, sebagai satu ujian kepada kamu, dan kepada kamilah tempat kembalinya kamu, kepada kamilah tempat kembalinya kamu. Wa min jumlatil ibtila'at, di antara apa dipanggil ujian, al-amrad, penyakit-penyakit, haitsu yabtalillahu biha man syaa min ibadihi, di mana penyakit tersebut Allah Ta'ala turunkan kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Tapi di sebalik penyakit tersebut ada hikmat dia yang tersendiri. Wa'lam anna Allah Subhanahu wa ta'ala la yaqdi syai'an kaunan wala syar'an illa wa fihi al-khairu wal rahmatu li ibadihi. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menetapkan sesuatu perkara itu kepada hambanya melainkan ada kebaikannya dan ada rahmatnya tersendiri. Walil amradi fawaidu azimatun wa hikamun balighatun. Penyakit ini, di sebalik penyakit yang menimpa diri manusia itu, terdapat faedah yang banyak dan juga hikmat yang besar. Lau ta'ammal hal muslimu haqqat ta'ammuli la adraka biyaqinin anna al marada ni'matun wa minhatun min Allah saqahu ilaihi. Kalaulah seseorang itu dia pasti betul-betul, dia cek betul-betul dengan penuh yakin, dia dapati bahawa sakit merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sihat merupakan satu nikmat dan pemberian Allah Ta'ala kepada hambanya, maka sakit juga merupakan satu nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang terpilih. Kan orang tu sihat, anugerah; orang tu sakit, anugerah. Jadi kedua-duanya ada hikmah dia tersendiri yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Famin samaratil maradi anna Allah yastakhriju minal maridi ubudiyyatad darra wa hiya sabru. Di antara hasil sakit adalah Allah Subhanahu wa ta'ala nak berikan kepada orang tadi kesabaran. Maknanya dengan dia sakit, dia bersabar dan dia mendapat pahala yang besar. Okey. Kalau dia tak sakit, tak ada kesabaran pada diri dia, kan? Sehat, mana siapanya, kan? Dia bila dia sakit, dia sabar, dia mendapat pahala. Famin samaratil fal maridu yajibu alaihi an yasbira. Jadi orang yang sakit, apa-apa sakit yang menimpa diri dia, maka dia wajib bersabar. Wa yahtasibu 'ala Allah 'azza wa jalla as-sawab allazi wa'adahu subhanahu as-sabirin. Dan dia wajib, hendaklah dia mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala yang besar kepada orang yang sabar. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar diberi ganjaran pahala kepada mereka tanpa hitungan. Maknanya pahala yang memang banyak. Orang yang sakit, dia sabar terhadap kesakitan tersebut, maka dia akan mendapat ganjaran pahala orang-orang yang sabar. Okey, itu yang pertama. Ayyuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wa mimma ishtadda bihi al-maradu fala yatamanna al-maut. Sekalipun sakit yang amat sangat menimpa diri kita, jangan sekali-kali kita berangan-angan nak mati cepat. Kalau seorang orang dia kata, Allah, kalau beginilah keadaannya, baik mati daripada hidup, kan? Tak. Li'anna al-muslima la yaziduhu umruhu illa khaira. Kerana sebagai seorang muslim, dia kena yakin selagi panjang umur dia, semakin baik amalan dia. Fa in kana la budda fa'ilan falyaqul ma wurida fil hadis. Tapi kalau tak dia nak juga, dia boleh berdoa, kan? Sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadis, la yatamannayanna ahadukumul mauta. Nabi kata, janganlah seseorang di kalangan kamu mengimpikan mati cepat.
maknanya sakit tu nak cepat kan. Min durin asabah, kerana mudarat yang menimpa diri dia. Fa in kana la budda fa'ilan, kalaulah tak dapat nak elak juga, dia kata, Nabi kata, fal yaqul, maka dia kena berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Allahumma ahyini, ya Allah Tuhanku, panjangkanlah umurku sekiranya kehidupan panjang itu memberi kebaikan kepadaku, wa tawaffani, dan matikanlah aku, idza kanatil wafatu khairan li, sekiranya mati itu adalah baik untuk aku. Sebab kita tahu panjang umur tu baik ataupun tidak. Jadi kalau sekiranya sekiranya panjang umur tu baik kepada aku, maka panjangkanlah umurku. Sekiranya pendek umur itu adalah baik kepada aku, maka matikanlah aku. Dia boleh berdoa macam tu. Okey. Muslimin dan muslimat sekalian, ma hukmu qatlin nafsi? Apakah hukum bunuh diri? Bunuh diri ni kadang-kadang orang tu tak tahan dengan sakit, dia bunuh diri kan. Qatlun nafsi min akbaril kabair. Membunuh diri adalah merupakan dosa yang amat besar. Wa min a'zamil jaraim, dan dia merupakan satu jenayah yang besar kan. Faqad harramallahu 'alal 'abdi an yaqtula nafsah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ke atas hamba-Nya untuk bunuh diri. Sebagaimana yang Abang Nur pernah cerita kan, ada sepasangan suami isteri tu, dia nak pergi ke Mekah kan, pergi ke Mekah. Sebelum pergi Mekah, isteri ni tanya kepada suami dia, bang, betul ke bang kahwin dua? Kan? Suami jawab, tak, mana ada kan. Tiba-tiba apabila mereka pergi ke tanah haram, sampai di Madinah, maka isteri dia katalah kepada suami dia, bang, tanah haram ni tak boleh nak berbohong, tak boleh nak pelawak. Dia tanya sekali lagi, bang, betul ke kahwin dua? Suami dia nak buat mana? Nak kata tak, dia kahwin dua. Nak, sekali dia kata ya, betul. Mendengar kata-kata tersebut, isteri dia pun macam tak boleh nak kawal diri, naik ke tingkat 20, terjun. Abang dia takut diri lah, terjun, akhir sekali mati kan? Bunuh diri. Jadi pihak berkuasa Arab Saudi ni, orang yang bunuh diri ni dia tak terima. Sebab biasanya kalau orang yang mati di Madinah kan, dia tanam di Madinah kan, sembah di Madinah, tanam Madinah. Tapi wanita tadi, isteri tadi tak diterima, akhir sekali terpaksa bawa balik ke Malaysia. Itulah ceritanya. Ada saya terbaca dalam Facebook macam mana satu pasangan orang Yaman ni asyik berbaloh. Tak ada, biasanya kalau baloh cerah kan, tapi baloh kehidupan dia. Akhir sekali suami dia ni ambil bom, bunuh dua-dua kan. Apakah akibat daripada bunuh diri ni? Nabi SAW bersabda kan, man qatala nafsahu bi syai'in uzziba bihi yaumal qiyamah. Siapa yang bunuh diri dia dengan sesuatu, maka dia akan diazab dengan perkara tersebut pada hari kiamat. Kiamat ni maksudnya dalam kubur tu lah. Kalau dalam kubur ni orang yang soleh, hidup dia dalam keadaan yang aman damai, bayangkan orang yang bunuh diri ni, masa dalam kubur tu dia akan mendapat azab sebagaimana dia lakukan pada diri dia. Dia naik tingkat 20, dia terjun. Naik tingkat 20, dia terjun. Naik tingkat 20, dia terjun. Bayangkan suasana macam tu berlaku dalam kubur. Maknanya Nabi kata, man qatala nafsahu bi syai'in, siapa yang bunuh diri dia sendiri dengan sesuatu, uzziba bihi yaumal qiyamah, maka dia akan diazab dengan perkara tersebut pada hari kiamat. Hari kiamat tu maksudnya selepas dia mati itulah. Sebagaimana yang kita tengok orang yang bunuh diri di Jambatan Sultan Yahya kan, ada naik, orang lelaki ni naik motosikal sampai di jambatan tu, dia berhenti motosikal dia, terus dia terjun. Maka suasana tersebut akan berlaku pada diri dia semasa selepas mati. Bayangkanlah, sekejap-sekejap terjun sungai, mati kan. Sekejap-sekejap terjun sungai, kejap-kejap terjun sungai, dalam keadaan yang memang lemas. Lemas dia memang macam mana ya, bukan sekejap, sampailah berlakunya
hari kiamat dan sebagainya. Bahayanya bunuh diri. Sebab itulah orang yang sakit secara mana pun, musibah menerima dia secara mana pun, jangan sekali-kali bunuh diri. Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu membunuh diri kamu sendiri. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Penyayang kepada kamu, kan? Fal wajibu 'alal muslimi al-hazru walau asabahu shiddatun walau asabahu maradun syadid aw qalqun aw ghairu zalik, yajibu 'alaihi an yattaqiyallaha wa an yahzara qatla nafsi. Seseorang muslim dia kena sentiasa awas kepada diri dia, sekalipun dia ditimpa oleh pelbagai masalah ataupun penyakit yang berat ataupun balas dengan suami dan sebagainya, maka dia hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan sekali-kali dia bunuh diri sendiri. Akibatnya adalah di hari akhirat dalam kubur memang akan diazab sebagaimana keadaan yang berlaku pada diri dia semasa dia bunuh diri. Al-muslimu yuhsinu zanna bi rabbih fi kulli ahwalihi. Seorang muslim dia kena sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua perkara. Sekalipun dia ditimpa dengan musibah yang berat, ditimpa dengan penyakit yang berat, dia kena husnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahu Allahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidaklah seorang muslim yang ditimpa musibah apa-apa lalu berkata sebagaimana yang disuruh oleh Allah Azza wa Jalla, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami ini kepunyaan Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Dibaca doa, Allahumma ajurni fi musibati, wahai Tuhanku berikanlah pahala yang banyak terhadap musibah yang menimpaku. Jadi musibah yang kita menimpa diri kita ni, kita minta kepada Allah Ta'ala supaya diberikan pahala yang banyak. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah yang lebih baik. Kita perhatikan orang bisnes, orang nego, misalnya orang nego kan, orang nego ni katakanlah dia nego tiba-tiba bankrupt, lalu dibaca doa ini, Allahumma ajurni fi musibati, wahai Tuhanku berikanlah pahala yang banyak kepada musibah yang menimpaku, bankrupt dia kan. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah yang lebih baik daripada bisnes tadi. Jadi kita tengok banyak orang yang tak lagi kau ni, dia cuba ke yang tempat yang lain, dia cuba bisnes lain, dan bisnes yang kedua ini memang lebih maju, lebih banyak pendapatan dia daripada bisnes yang pertama. Katakanlah dia tu bankrupt pula, dia baca doa ini pula, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, dia nego benda lain pula, memang akan maju. Ramai di kalangan orang yang maju tu kerana dahulunya ditimpa musibah, kerana dia faham bahawa wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah yang lebih baik daripada yang sebelum itu kan. Illa akhlafallahu lahu khairan minha, menaikkan Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memberikan kebaikan yang lebih baik kepadanya, sebab dia baca doa tadi dan dia berusaha. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, la budda lil marid an ya'taqida anna syifaa biyadillahi ta'ala wahdah. Seorang yang ditimpa musibah sakit dan dia memang sakit, dia kena yakin, dia kena i'tiqad bahawa yang pemberi penyembuh adalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Ubat tu dia hanyalah sebagai perantara kan. Kalau kita sakit, memang kita kena jumpa doktor, memang kita kena pergi berubat, tapi yang penyembuh adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim
sebut diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa iza maridtu fahuwa yashfin. Nabi Ibrahim berkata, apabila aku sakit, maka Allah Ta'ala lah yang memberi sembuh kepadaku. Okey. An Usamah ibni Syarik radhiyallahu anhu qalatil a'rab ya Rasulullah ala natadawa. Daripada Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu katanya, seorang badui, orang kampung kan, bertanyakan Rasulullah, wahai Rasulullah, ala natadawa, apabila kita sakit, bukankah perlu kita berubat? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya. Ya ibadallah tadawaw, wahai hamba Allah, kamu hendaklah berubat. Kamu kena cari rawatan kamu. Fa innallaha lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak turunkan sesuatu penyakit melainkan dengannya Allah Ta'ala turunkan penawar. Cuma penawar ni dengan pelbagai. Ada orang boleh sembuh dengan ubat biasa, ada orang boleh sembuh dengan ubat homopati, ada orang boleh sembuh dengan madu, ada orang boleh sembuh dengan air zam-zam, ada orang boleh sembuh dengan dibaca Al-Fatihah. Dan rawatan ini dipelbagai, illa da'an wahidan, kecuali saja tak ada ubat. Qalu, para sahabat bertanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma huwa, apakah penyakit yang tak ada ubat? Qal, Nabi menjawab, al-haram, tua. Tua memang tak ada. Orang dah tua ni memang tak akan kembali menjadi muda. Sebab itulah satu-satunya Nabi kata tak ada ubat kepada tua. Okey. Faqad ibtalahu Allahu fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jasadihi. Dan Allah Ta'ala memberi ujian kepadanya dalam keluarga dia. Ada di kalangan keluarga yang sakit kan, isteri yang sakit, suami yang sakit. Ada yang diuji dengan harta dia ditimpa musibah. Pasal dalam 2-3 hari lepas, ada seorang lelaki tu, dia daripada cerai, dia nak pergi ke bank Kota Baru, dia ambil duit 70,000 tu, dia bubuh dalam plastik hitam. Masalahnya duit 70,000 tu dia letak dalam raga motor kan? Naik motor kan, sampai di traffic light, penjenayah nampak sangatlah dia orang nego kan, ambil duit daripada harga motor tu sebanyak 70,000 saja kan. Walau bagaimanapun dia merupakan satu ujian juga. Wawadadi, dan ada yang mendapat ujian dalam bentuk anak yang tak sihat, anak sebagainya. Wajasadi, dan tubuh dia. Wa ma'ahadha kullihi kana yumsi wa yusbihu wa huwa yahmadullah wa lam yashku halahu illa ilallahi jalla wa ala. Walaupun begitu, dia kata walaupun waktu pagi ke waktu petang ke, dia sentiasa menyebut alhamdulillah. Kerana orang yang sakit ini, dia tahu bahawa sakit itu mempunyai kelebihan tersendiri, dan dia yakin Allah Ta'ala tidak akan memberi keburukan kepada dia dalam bentuk sakit tersebut, melainkan kebaikan. Dari berkata alhamdulillah. Walam yashku, dan dia tidak mengadu keadaan dia, illa inallahi jalla wa ala, melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat mengadu dia. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, laqad balagha min inayatil Islam bil marid an ja'ala iyadatahu haqqan min huquqihi ala ikhwanihi muslimin. Orang yang sakit ni ada hak terhadap orang yang sihat, iaitulah ziarah. Fa fil hadis, dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun tajibu lil muslimi ala akhihi. Ada 5 perkara yang menjadi wajib kepada orang Islam terhadap saudaranya. Wa adda minha, daripadanya Nabi menyebut wa iyadatul marid, iaitulah menziarahi orang yang sakit. Iyadatul marid, yash'urul maridu inda maradihi biruhil ukhuwah al-islamiyah. Orang yang sakit ni, ketika mana dia sedang sakit, ada orang ziarahan, itu dipanggil ada hubungan ukhuwah islamiyah, ikatan persaudaraan Islam.
fayakunu zalika sababan fi takhfifi alamihi wa ahzanihi. Apabila kita ziarah orang sakit, dia merupakan satu perkara yang dapat meringankan bebanan dia, dari segi sakit dia, dari segi sedih dia. Memang kita pergi ziarah ni, orang sakit memang dia rasa gembira sangat. Wa tu'awwiduhu ba'du ma harramahu min al-quwwati was-sihah. Jadi kalau selama ini dia rasa moyok, dia rasa tak larat, tapi bila kita pergi ziarah dia ramai-ramai, memang dia rasa gagah, dia rasa macam bertenaga, ganti kepada suasana yang tak bermaya selama ini. Betullah dibagi kita kena ziarahan. Wa lihaza, oleh sebab itulah, kana min adabis salafi ridwanullahi alaihim idza faqadu ahadan min ikhwanihim sa'alu anhu. Jadi kalau kita ni orang di kalangan para salaf, di kalangan orang salaf dahulu, ketika mana mereka datang masjid, tiba-tiba mana Pak Ahmad? Tak nampak 3 hari dah. Lalu mereka bertanya, ke mana Pak Ahmad pergi? Fa in kana ghaiban da'u lahu. Kalau sekiranya Pak Ahmad tadi pergi musafir, kan, maka dia mendoakan semoga Pak Ahmad ini dalam perjalanan yang selamat pergi dan balik. Wa khallafuhu khairan fi ahli. Ada sedikit cara kepada ahli keluarga dia. Wa in kana hadiran zaruhu. Sekiranya Pak Ahmad tadi tak pergi mana-mana, tak mari masjid, mesti ada sebab. Wa in kana maridan aduhu. Sekiranya dia sakit, memang kami pergi ziarah dia. Maknanya kalau dalam ramai-ramai ni, kenapa tak nampak? 2 hari dah tak nampak, 3 hari dah tak nampak. Kita kena cari ke mana kawan kita tadi pergi, sama ada pergi musafir ataupun sakit ataupun macam-macam dan sebagainya. Itu tuan dan puan-puan sekalian, apa kita dapat simpulkan pada malam ini? Yang pertama, betapa pentingnya kita menambahkan ilmu agama kita. Sebab ilmu agama memang memberi pencerahan kepada otak dan juga akal dan juga jiwa kita. Dan yang kedua, di sebalik sakit tersebut ada hikmah dia tersendiri yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akan datang kita akan bincang apakah adab-adab ketika menziarahi orang sakit. And aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.